berkati lagi majlis ilmu kita pada malam ini. Bersama kita bukanya dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الصحابة وعلى آل بيته وعلى من أحبهم إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Allah juga berfirman: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahu azim. Sebagai bermaksud bahwa orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, perkataan yang baik. Niscaya Allah akan mengelakkan amalan kamu dan akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Wa man yuti'illah, siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dia mendapat kemenangan yang besar. Sadaqallahu azim. Yang saya hormati seluruh berkuasa masjid, tuan, perempuan, muslimin, muslimat, ibu ayah dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, seperti biasa dan selama-lamanya sama-sama kita manjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas izin dan inayahnya serta taufik dan hidayahnya pada malam ini. Kita diberi kesempatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk solat jemaah di masjid. Kemudian kita memilih untuk sementara nanti masuknya waktu Isya, kita memilih untuk berada dalam majlis istirahat bersama. Mudah-mudahan kita semua yang berada di rumah Allah pada malam ini mendapat rahmat dan keberkatan isi Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Tuan dan puan, ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita ni diberi pilihan, kan? Kita ni dilihat untuk kita memilih. Kita pilih macam mana ni, kita pilih untuk datang ke masjid. Kemudian kita pilih juga untuk duduk dalam majlis ilmu. Itu pilihan kita. Kita juga boleh memilih, kita tak nak datang berjemaah, solat berjemaah di masjid pun boleh, kan? Kita sebenarnya di rumah. Pilihan kita. Dan apa yang kita pilih, Allah takdirkan berlaku. Justru setiap orang ni dia ada pilihannya. Orang dia pilih, tak apa, datang ke masjid, solat berjemaah, kemudian dia pilih nak balik rumah, dia ada urusan lain. Itu pilihan dia. Jadi apapun apa yang kita pilih, kata ulama, biarlah ianya lebih memberi manfaat daripada apa yang kita tinggalkan. Itu dalam kita nak memilih itu, kita fikir-fikirkan apakah adakah pilihan kita itu pilihan yang lebih memberi manfaat kepada diri kita ataupun tidak memberi manfaat ataupun kurang memberi manfaat dalam tindakan kita yang kita memilih itu. Jadi malam ini kita pilih untuk solat berjemaah, kemudian kita pilih untuk duduk dalam majlis tazkirah, majlis ilmu, majlis ingat mengingat, saling ingat diri. Kalau ada ilmu baru, alhamdulillah. Tapi kalau macam tanggungjawab saya kuliah saya ni, majlis tazkirah saya ni lebih kepada, saya rasa bukan benda baru
Dia lebih kepada tazkirah sahaja, lebih kepada memberi peringatan. Khususnya saya sendirilah yang saya baca kat depan ni, lebih kepada nak mengingatkan diri saya sendiri. Kadang-kadang kita ni bila tidak diberi peringatan, takut-takut dalam kita lupa. Masuklah juga diri saya. Dan dalam peringatan itu sudah pastilah 100% pasti akan ada manfaat. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu akan memberi manfaat kepada orang yang beriman. Orang beriman. Sebutkan, jadi bila Allah sebut itu sudah pasti, bila kita dengar suatu peringatan, pasti ia akan ada manfaat untuk kita. Sebelum ni kita dah tahu, mungkin alhamdulillah bertambah kepada kita keinginan untuk kita nak buat. Kalau kita sebelum ni kita dah rasa nak buat tapi belum buat lagi, mudah-mudahan dengan peringatan, dengan tazkirah yang kita sampaikan, yang kita dengar, dia memberi kekuatan kita untuk kita mampu melakukan apa yang kita rasa nak buat tu. Enam, seperti mana yang Muhammad Ali sebut, ilmu ni dia peringkat pertama, daripada kita tak tahu kita jadi tahu. Daripada kita tahu kita dah rasa nak buat, tu peringkat yang kedua. Peringkat kerana nak buat tu belum tentu buat lagi kan, belum tentu lagi. Ingat saya sendiri pun banyak benda dah kita duduk dengar kan, kuliah dengar ustaz kata banyak ilmu, nak buat, tapi kita tak, saya lah tu mungkin ada kita tak terbuat. Jadi kita minta kepada Allah, bila kita duduk dalam majlis ilmu, bukan saja kita rasa nak buat, tapi kita mampu buat. Mampu buat ni daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tak izinkan, kita nak pun Allah tak, kita tak mampu nak buat. Tapi kalau kita minta kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada kita untuk kita buat benda tersebut, insya-Allah pasti kita mampu buat. Dan kita pilih untuk malam ni duduk di masjid, duduk dalam majlis ilmu. Dia main ilmu ni banyak tempat kan. Kita tak duduk di masjid boleh, buka radio, buka YouTube, buka TikTok, buka apa, semua ada tempat ilmu. Tapi kita pilih duduk majlis ilmu, sudah pastilah kita duduk di masjid ni banyak kelebihan-kelebihan lain lagi selain daripada ilmu yang akan kita dapat. Kita boleh pahala i'tikaf duduk masjid, duduk di rumah boleh ke buka ni, tapi tak adalah pahala i'tikaf. Sembahyang seorang-seorang, lepas sembahyang buka buku baca, dengar apa, boleh tak majlis ilmu. Ada juga ilmu tersebut, tapi tak dapatlah kelebihan apa, solat berjemaah dan lain-lain lah. Kemudian dapat bersilaturahim, duduk di rumah boleh, tapi tak dapatlah silaturahim tu dengan kawan-kawan kita. Jadi bila kita duduk di masjid, banyak kelebihan. Itu kita minta kepada Allah, Allah terus memilih kita. Allah dah bagi hidayah, Allah dah bagi taufik kepada kita, dan kita minta kepada Allah, Allah terus istiqamahkan kita. Ada orang dia dapat, kemudian dia tak boleh nak istiqamah. Nak istiqamah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita pilih malam ni semuanya memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Baik, insya-Allah kita sambung hadis kita daripada kitab Adabul Mufrad Sunan Imam Bukhari rahimahullah taala. Bab ke-150. Minggu lepas kita sempat baca satu hari kan? Satu hari. Iaitu bab An-Namam. Bab An-Namam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang balik, kita mula balik dengan bab ni. Bab An-Namam, iaitu bab pada menyatakan berkaitan dengan mengadu domba. Seperti mana saya maklum tadi kan, mengadu domba ni kalau saya tanya semua orang dah faham lah. Dia bukan benda baru, bukan ilmu baru. Cuma masalah kita ni, kita dah tahu tapi kita juga kan buat benda yang kita dah tahu tersebut. Namimah, An-Namam. Namam ni orang yang suka mengadu domba ni. Baik, kita baca sekali lagi hadis yang ke-322 tu, kita dah baca minggu lepas. Hadis ni hadis marfu'. Haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Sufyan an Mansur an Ibrahim an Hammam kunna ma'a Huzaifah faqila lahu
inna rajulan yarfa'u al-hadis ila Uthman radhiyallahu anhu faqala Huzaifah radhiyallahu anhu sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yadkhulul jannah qattatan, la yadkhulul jannah qattatan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Hamman, pernah kami duduk bersama Huzaifah, lalu diberitahu kepada beliau bahawa ada seorang lelaki sering menyampaikan cerita. Ada seorang lelaki, dia suka sebarkan cerita, sampaikan sesuatu berita kepada Osman. Yang ini tujuannya apa disampaikan tu? Untuk nak mengadu domba. Jadi mana mengadu domba? Maka berkata Huzaifah radhiyallahu anhu, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk ke syurga orang yang suka mengadu domba ni. Orang yang mengadu domba ni, kata Nabi, tidak akan masuk ke syurga. Jadi bila Nabi sebut tidak masuk ke syurga ni, bukan benda yang kecil, bukan benda yang kecil. Memang kita hidup kan di atas muka bumi ni, orang Islam ni, akhir kehidupan kita nak ke penghujung sekali kita, dia ada dua saja, sama ada ke neraka ataupun ke syurga. Bagi orang Islam, matlamat akhir kita itu ke syurga, ke syurga. Sebab neraka tidak dibuat untuk orang Islam. Itu disebut oleh Allah SWT kan, dalam surah Al-Baqarah kan, u'iddat lil kafirin, dijanjikan kepada orang kafir. Dia surah Al-Baqarah ayat awal-awal. Jadi bila Nabi sebut orang yang suka mengadu domba ni, qattat ni ditulis ulasan di sini, itu orang yang suka mencari-cari berita yang tidak diketahui kebenarannya, kemudian disebarkan dengan tujuan untuk menimbulkan kerosakan dalam masyarakat. Tak adalah uang ini dalam hadis kita pada malam ini, benar tak ada. Jadi bila kita baca ni, kalau saya baca ni, saya tengok diri saya sendiri lah. Takut kadang-kadang terada. Kita mungkin tak sengaja, mungkin kita bukan jenis tu, tapi kadang-kadang dalam keadaan kita cuai, dalam keadaan kita tidak berhati-hati, dalam keadaan kita beremosi, dalam keadaan kita borak dengan kawan-kawan kan, tercerita, kita melakukan perbuatan ni. Kita cerita tu bukan cerita untuk tujuan kebaikan, tapi tujuannya untuk nak menimbulkan permusuhan dan sebagainya. Ini disebut sebagai qattat, la yadkhulul jannata qattat. Jadi kalau mengadu domba ni, ada satu tulisan ni, apa maksud mengadu domba ni? Dikatakan memperlagakan dua orang individu yang mengenali antara satu sama lain. Dia memperlagakan dua orang yang dua-dua orang ni saling kenal mengenali. Haji A dengan Haji B ni kenal. So tujuannya kita cerita Haji A ni kan, beritahu Haji A ni kata kat Haji B dan sebagainya. Tujuannya apa? Supaya nak bagi musuh. Ataupun menyalakan api permusuhan antara mereka yang boleh menyebabkan kepada berlakunya pergaduhan, satu, dan terputusnya ikatan ukhuwah sesama mereka. Itu bahaya kita mengadu domba ni. Jadi bila kita baca ni, kita kena ingat kata Imam Nawawi, dalam riwayat lain, dalam ni Imam Bukhari sebut la yadkhulul jannata qattat. Dan dalam Imam Muslim ada juga menyebutkan hadis yang sama berkaitan dengan mengadu domba ni, la yadkhulul jannata namam. Kan digunakan kataan namam. Maksudnya tidak akan masuk syurga orang yang melakukan perbuatan namimah, iaitu mengadu domba. Jadi Imam Nawawi dalam mensyarahkan hadis ini menyatakan bahawa yang dikatakan mengadu domba ni, namam ataupun namimah ni, ialah pemindahan maklumat daripada percakapan manusia ataupun orang ramai kepada seorang yang lain dengan tujuan untuk merosakkan hubungan di antara mereka. Tujuan itu
Kan? Ada juga dalam situasi-situasi yang kita boleh cerita keburukan orang, tujuan-tujuan yang kita dibenarkan, contoh dalam mahkamah, kan, ataupun kita nak cari jalan macam mana nak menyelesaikan satu pergaduhan, kita boleh cerita. Itu tujuan yang baik, tak apa. Yang ini tujuan dia memang nak bagi bergaduh. Nak bagi bergaduh. Ini dalam masyarakat kita, saya rasa kemungkinan ada orang yang jenis suka ni, yang suka apa? Suka bawa mulut, suka bawa cerita. Tujuan dia bukan nak buat kebaikan, tapi tujuan dia memang nak mempelagakan, nak bagi orang gaduh, nak bagi orang bermusuh. Mudah-mudahan kita yang duduk dalam rumah Allah pada malam ni, kita bukan jenis orang yang macam itulah. Dia lebih kepada peringatan sahaja. Bukan nak apa kita nak membetulkan kita, insya-Allah kita tidak termasuk dalam orang yang ini. Disebut juga di sini bahawa perbuatan mengadu domba ni dikata boleh berlaku dalam dua keadaan. Dua keadaan. Yang pertama, apabila seseorang mengada-ngadakan sesuatu berita mengenai seseorang lalu menyebarkan kepada orang lain dengan tujuan untuk memburukkan ataupun nak menjatuhkan maruah orang tersebut. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, apabila seseorang menerima berita mengenai seseorang tanpa menyelidiki kesahihannya lalu menyebarkannya kepada orang lain, sama ada dengan niat untuk memburuk-burukkan ataupun tidak. Itu juga disebut sebagai namimah. Baik, dalam kedua-dua keadaan ini, dalam kedua-dua keadaan inilah mengadu domba berlaku dan ia dilihat berleluasa dalam masyarakat. Jadi bila perbuatan mengadu domba berlaku, dia boleh disebabkan oleh apa? Hasad dengki, iri hati dan sebagainya. Jadi itu yang kita kena beringat tentang mengadu domba. Jadi kita akan baca sikit lagi. Apa balasan selain daripada yang disebut dalam hadis ni, iaitu tidak akan masuk ke syurga ni. Ada lagi balasan-balasan yang disebut dalam Al-Quran kepada orang yang suka dia bawa cerita ni, bawa mulut, supaya nak bagi orang bergaduh, supaya nak bagi orang kelahi, nak bagi orang bermusuh. Bahaya kan kalau orang ni. Kita mungkin sembang dengan dia tak ada apa-apa tujuan apa kan, sembang cerita, tapi dia bawa, dia kata, oh aku dengar Haji ni beritahu aku, dia kata kat kau macam-macam. Dia jadi boleh orang kata apa, berlaku permusuhan dalam. Baik, kita baca dua hadis lain. Kita ingat ada dua hadis berkaitan dengan bab ni. Baik, hadis yang ke-323, hadis ini hadis hasan. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Bishr bin Mufaddal qala haddatsana Abdullah bin Utsman bin Khushayb an Shahr bin Hawshab an Asma binti Yazid qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi khiyarikum qalu bala qala alladhina idza ru'u dhukira Allah afala ukhbirukum bi shirarikum qalu bala qala al-masha'un bin namimah al-mufsidun bainal ahibbah al-baghun al-bura' al-'anat, atau kama qala Rasulullah SAW. Daripada Asma binti Yazid radhiyallahu anhu. Asma binti Yazid radhiyallahu anha, beliau telah berkata, Nabi SAW telah bersabda, maukah aku beritahu kepada kalian tentang sebaik-baik orang antara kalian? Asma binti Yazid berkata, Nabi SAW bersabda, dia apa? Mau tak aku beritahu kepada kamu sebaik-baik antara sebaik dalam kalangan kamu ni, siapa yang sebaik-baiknya? Para sahabat menjawab, bala, sudah tentulah kan. Itu sahabat dah tahu siapa yang paling baik ni. Nabi SAW telah bersabda, iaitu mereka yang apabila dilihat akan mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kalau orang yang bila kita tengok dia, kita jadi nak buat baik, kita jadi teringat
kepada Allah kita jadi kan, itu antara orang yang baik. Contoh kita tengok Ustaz Ghani, yang ini nanti masnya ni masjid ni sebab apa? Sebab Ustaz Ghani bin imam kan. Jadi ini orang yang terus sebagai apa? Apabila dilihat tidak akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tengok dia bukan ingat Tuhan, ingat ke benda-benda lain, benda-benda maksiat, ini orang yang tak baik. Kemudian Nabi SAW tanya lagi, maukah aku beritahu kalian tentang seburuk-buruk orang antara kalian? Tadi sebaik-baik antara kita ni, kalau kita ni orang tengok kita, orang yang tengok itu jadi baik, rasa nak buat baik, rasa nak ingat dia lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tu orang baik insya-Allah. Tapi kalau orang tengok kita, orang jadi buat benda yang tak elok, tu berhati-hati kan. Mudah-mudahan dia tak berlaku lah gitu. Kemudian Nabi kata lagi, maukah aku beritahu kepada kalian tentang seburuk-buruk orang antara kalian? Para sahabat menjawab, sudah tentu. Mungkin pernah tahu juga orang yang macam mana yang seburuk ni. Lalu Nabi SAW bersabda, iaitu orang yang suka membawa berita fitnah daripada seseorang kepada orang yang lain. Ini seburuk-buruk Nabi kata. Alhamdulillah kan. Mana orang tengok kita, dia ni tak dia percaya ni kalau jenis mulut ni, kalau kita bercakap dia suka menyampaikan, suka fitnah dan sebagainya. Ini seburuk-buruk orang. Mudah kita tak termasuklah ni. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Takut ni kan, kerana kita mungkin tak perasan. Kadang-kadang kita buat silap ni kita tak perasan. Orang nampak kita buat silap, kita buat silap tu kita tak tahu yang kita sedang buat kesilapan. Kita sedang buat dosa tu kita tak perasan, kita tak sedar. Orang yang nampak keburukan kita, dosa yang kita buat. Ingat, kita sama-sama jagalah insya-Allah. Ini yang mesti buat orang yang seburuk-buruk. Nauzubillah min orang yang suka bawa berita fitnah daripada seorang kepada seorang yang lain. Yang kedua, orang yang menimbulkan kerosakan antara orang-orang yang saling mengasihi kerana Allah. Orang yang jenis tak boleh tengok orang lain buat baik. Tak boleh tengok kan. Nampak kawan kita tu, kawan kan, nampak baik kan, dia tak boleh tengok. Dia akan cari jalan macam mana dia nak bagi orang tu gaduh, nak bagi orang tu musuh, nak bagi orang tu kelahi. Ini orang yang seburuk orang dalam masyarakat. Alhamdulillah misalnya. Mudah-mudahan tak ada. Kita tengok diri kita kan, Saya baca ni, saya tengok diri saya, bagus saya pun termasuk jenis orang yang tengok orang tu ada kelebihan sikit kan. Tengok dia berkawan baik, pergi mana-mana berdua makan sekali. Dia tak boleh tengok, mata tu tak boleh tengok tu, hati tak boleh tengok kan. Dia kira nak bagi gaduh, nak bagi musuh. Orang ni kalau perangai macam ni, dia ni jenis kita apa, seburuk-buruk manusia dalam kalangan kalian. Dan yang ketiga, orang yang mengharapkan kebinasaan kepada orang-orang yang baik. Baru al-bura al-manat. Orang yang dia kalau boleh, kalau orang tu dapat, orang buat baik ni, kalau dia sakit ke, dia diuji dengan ujian-ujian ke, dia rasa seronok. Orang ni pun jenis seburuk manusia juga. Jadi kita dia tak boleh tengok orang baik-baik ni. Dia mengharapkan kerosakan, dia mengharapkan kebinasaan, dia mengharapkan permusuhan, dia harap benda-benda yang tak elok. Ini disebut apa? Seburuk-buruk orang antara kamu. Ini kena hati-hati lah kan. Mudah-mudahan kita tak termasuk yang Nabi sebut ni. Ini yang katakan kan, susunan Imam Bukhari ni berkaitan dengan adab, berkaitan dengan akhlak kita dalam diri kita sendiri, dalam masyarakat. Baik, sebelum kita sambung kepada bab 151 tu, saya baca sikit dulu kepada balasan
orang yang suka melakukan perbuatan ni, mengadu domba ni, nak tengok orang bermusuh ni. Yang pertama, orang yang suka mengadu domba ni, dia akan mendapat azab sisaan di dunia dan juga di hari akhirat. Dunia dapat balasan, kalau orang tahu, kalau masyarakat tahu kan dia ni orang yang tak boleh dipercayai, orang yang hati busuk kan. Di dunia lagi pun dia dah diaibkan, dimalukan, dan mungkin dipinggirkan dan sebagainya. Dan di hari akhirat juga sudah pastilah, kalau dia tidak memohon ampun kepada Allah SWT, kan dia kekal dalam dosa fasik ni, dosa suka mengadu domba ni kan. Di hari akhirat lah pasti dia akan mendapat sisaan daripada Allah SWT. Ini boleh dilihat dalam surah An-Nur ayat 19. Surah An-Nur ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang sekiranya bermaksud sesungguhnya orang-orang yang suka menghebahkan tuduhan-tuduhan yang buruk. Dia suka sampai cerita benda-benda yang buruk ni dalam kalangan orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Dia cerita orang baik-baik ni dia suka cari keburukan orang yang ada pada orang yang beriman ni, kemudian dia suka sebarkan. Mereka akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Lahum azabun alim fid dunya wal akhirah. Ini Al-Quran surah An-Nur ayat 19. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan ingatlah Allah mengetahui segala perkara yang sedang kamu tidak mengetahui. Allah tahu semua. Kan? Walaupun kita rasa kita cerita ni orang lain tak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ini pun kita sedia maklum. Kan? Sehingga orang yang buat tu pun dia pun tahu. Kan? Kalau dia ni dia pun tahu. Perbuatan buruk dia ni Allah tahu. Dia pun tahu. Malaikat catat keburukan-keburukan dia buat tu dia tahu. Tapi kadang dia masih buat. Kan? Kata hidayah tak dapat hidayah ke? Kan? Dia tahu perbuatan dia salah, tapi dia buat juga. Tahu tu dah kira hidayah, petunjuk kan? Tapi dia masih melakukan. Sebab mungkin Allah tak bagi taufik, kan? Allah bagi ujian kepada orang macam ni. Baik. Kemudian dalam hadis Nabi juga ada menyebut orang yang melakukan perbuatan mengadu domba ni akan disiksa pada hari akhirat kelak dengan siksa yang amat pedih. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, wa amma ar-rajul alladhi ataita alayhi yusharu shirquhu ila qafahu wa mankhiruhu ila qafahu wa 'ainuhu ila qafahu fa innahu rajulun yaghlu min baitihi fayakzibu al-kazba tablughul afat atau kama qala Rasulullah SAW. Yang bermaksud berkata malaikat yang mengiringi Rasulullah, adapun orang yang engkau datangi sebentar tadi dia disiksa dengan dihiris-hiris pipinya sehingga ke belakang lehernya dan dihiris-hiris lubang hidungnya sehingga menembusi belakang lehernya dan dihiris-hiris matanya sehingga menembusi batang lehernya. Yang ini apa? Kerana kerjanya sejak daripada awal pagi daripada rumahnya menyebarkan pembohongan sehingga ke seluruh ufuk penjuru dunia. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Maksudnya itu keadaan balasan kepada orang yang suka menyebarkan pembohongan ni. Aku nak mudah-mudahan kalau kita ada ni pernah buat semua ni, mudah-mudahan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala ampunkanlah dosa-dosa kita kan. Dan mungkin kita tak terlepas, kita terlepas kan? Mungkin adalah sebelum ni kan? Kalau tak ada alhamdulillah, kalau ada kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sendiri lah kan? Harap kalau ada dalam dosa lidah ni kan? Mohon ampunan daripada Allah SWT.
kan, dan minta juga supaya Allah bagi kekuatan kepada kita untuk kita tidak melakukan lagi dosa berkaitan dengan suka mengadu domba dalam masyarakat. Baik, itu tentang balasan. Ada lagi riwayat hadis yang lain. Imam Bukhari pun ada juga riwayat lain di mana orang yang suka mengadu domba ni dia akan mendapat azab sesaat dalam kubur dan ataupun di alam barzakh. Panjang hadis itu saya tak baca lah, tapi nak ceritanya orang yang ni dosa atau balasan kepada orang yang suka menyebarkan berita-berita yang tujuan untuk merosakkan persaudaraan, hubungan silaturahim, keharmonian dalam masyarakat, hubungan baik antara orang beriman ini, balasan yang sangat berat, sangat pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari sebut dalam hadis Al-Bukhari tak masuk surga. Dalam riwayat lain digambarkan bagaimana keadaan dihiris-hiris mengkok pipi dan sebagainya pada orang yang suka mengadu domba ni. Alhamdulillah kita tidak termasuk dalam orang yang suka mengadu domba ni. Baik, kita masuk bab 151. Bab man sami'a bi fahishatin fa afshaha. Bab pada menyatakan orang yang mendengar sesuatu kekejian lalu dia menyebarkannya. Tambahan lagi tadi lebih kurang sama ni. Tapi di bab lain ni Imam Bukhari susun masuk dalam bab ni. Hadis yang ke-324. Hadis ni telah ada sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi. Boleh saya ulang apa maksud sahih li ghairihi? Maknanya hadis ni asalnya hadis hasan. Hadis hasan li zatihi. Ada banyak-banyak riwayat, kan? Beberapa riwayat semua taraf hadis hasan li zatihi, maka dia naik taraf menjadi sahih li ghairihi. Kalau kita baca ulum hadis, itulah pembahagian hadis ni. Di pembahagian hadis ni kan, kalau boleh semudah sikit, dia ada dua jenis. Satu pembahagian dari sudut bilangan perawi. Kalau kita jumpa hadis tu mutawatir, hadis ahad, itu berkaitan dengan pembahagian hadis sudut bilangan perawi. Mutawatir ni hadis yang diriwayatkan oleh ramai perawi. Ahad ni dia 2 dan lebih tapi tidak sampai kepada darjat mutawatir. Kalau kita baca juga hadis ni hadis mutawatir dari ahad, itu pembahagian dari sudut apa? Bilangan jumlah perawi. Satu lagi pembahagian hadis ni dari sudut diterima ataupun ditolak sebagai sumber hukum. Dia akan jumpa bahawa di bawah pembahagian tu hadis sahih, hadis hasan, kemudian hadis dhaif, kemudian hadis maudhu', iaitu hadis palsu. Tengok hadis itu. Itu pembahagian hadis dari sudut kehujahan dia. Sama ada diterima ataupun ditolak sebagai sumber hukum. Hadis sahih, yang pertama sekali hadis sahih. Hadis sahih ni dia terbagi kepada dua. Saya ringkas. Yang pertama hadis sahih li zatihi, kemudian sahih li ghairihi. Hadis hasan pun terbagi kepada dua. Hasan li zatihi, hasan li ghairihi. Kemudian hadis dhaif. Hadis dhaif ni sanadnya lemah, disebabkan oleh perawi, oleh matan dan sebagainya. Itu pun disebut kehujahannya dengan kita tolak tu hadis dhaif ni. Imam Bukhari pun susun dia. Selain daripada Sahih Bukhari, Imam Bukhari juga susun. Ni kita baca yang terimalah yang Melayu kan. Ada mufrad ni, dalam ada mufrad ni ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Kalau kita ada doa tak boleh beramal. Belum tu. Kena relax dulu kan. Tengok dia kata tak boleh beramal terus. Kena niat. Jadi dah hadis maudhu'.
Walaupun nama hadis tu, tapi dia palsu lah, dia hadis palsu. Itu sekadar apa ulangan saja. Baik. Hadis ke-324. Haddatsana Muhammad bin al-Musanna qala haddatsana Wahb bin Jarir qala haddatsana Abi qala sami'tu Yahya bin Ayyub an Yazid bin Abi Habib an Marshid bin Abdullah an Hasan bin Quraib an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala al-qa'il al-fahishah walladhi yashi'u biha fil ismi thawa'un. Daripada Ali ibnu Abi Talib, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, orang yang mengatakan kekejian, maksudnya orang yang menyebut, menceritakan berkaitan dengan fitnah. Dia bercakap ni bukan pada betul, cuma fitnah, yang mengatakan kekejian itu. Dan orang yang menyebarkannya dari segi dosa adalah sama. Orang yang mengatakan cakap pada buruk, kemudian dia sebarkan perkataan buruk dia tu, sama berdosa. Ya, dunia ini kita tengok mudah kita dapat maklumat. Sebab tu dalam Islam kita ni, dalam akhlak adab kita, bila kita dapat satu berita, kita diminta perbuatan, kita disuruh untuk siasat, semak. Dalam istilah agama disebut sebagai tabayyun. Tabayyun. Kita kena pasti dulu, semak, selidik dulu, kan? Semak, selidik, cek. Itulah apa saja yang kita dapat maklumat sebelum kita kongsi. Jadi kebenarannya, kesahihannya, satu. Yang kedua, kalau kita kongsi, adakah perkongsian kita itu memberi manfaat ataupun tidak. Walaupun mungkin benda itu betul, tapi kalau kita kongsi, dia bukan memberi manfaat, bukan memberi kebaikan, dia mungkin membawa kepada kerosakan, membawa kepada pergaduhan, maka cukup sampai sekadar kita tahu saja. Jangan sampai kita kongsi. Kita kena lihat impact dia. Ini orang mudah kan, mudah. Dunia ini cabaran kita kan, dunia teknologi ni. Baca, best ni terus forward. Kalau yang kita forward tu, yang kita kongsi tu tidak membawa kebaikan, malah membawa kepada keburukan, fitnah, kan, masalah-masalah lain, susah kan nak apa? Memang kita boleh minta ampun kepada Allah SWT. Tapi kalau yang kita share itu berkaitan dengan dosa orang, kita takut kita tak boleh jumpa orang tu untuk minta ampun. Di atas kesilapan kita, kecuaian kita, berkongsi benda-benda yang tidak benda-benda fitnah, ataupun benda tu betul tapi orang tu tak suka. Ini yang kita nak kena beringat lah. Berlaku. Saya pun tak ada live kan. Saya pun sedang lalui apa kita kata proses siasatan itu. Kita ini berlaku apabila seorang staff saya lah kan, dia share, kemudian dia share dalam grup WhatsApp biasa 7-8 orang kami kan, kemudian dibaca oleh orang lain, orang tu screenshot, itu sampai ke pihak atasan. Jadi kita sebagai ketua jabatan ni kena buat kronologi, kena bagi post data surat tu sebab kan, penjelasan dan sebagainya. Punca dia mana? Share. Benda tu tak, Allah kan betul tak betul, tapi perkongsian tu menyebabkan ada orang lain yang rasa ini fitnah, tak betul. Tidaklah berlaku kat saya kan.
Ini sedang. Saya mengharapkan benda dia boleh selesai dengan cara baiklah. Semua yang share itu dia mudah minta maaf dan sebagainya kan. Tujuan kita untuk perbincangan kita apa pun tujuan, tapi kalau tak kena cara, kita boleh mengundang banyak masalah. Kita kena beringatlah. Kena beringat berhati-hati. Dengan kalau saya di kerja kerajaan ni, kerja tu dia boleh agar akta lupa dah saya. Mungkin saya baca lah akta semua tu. Apa sih dia mesti kan? Dia tak ada usia, tapi di segi tata tertib di bawah apa? Di tangan kerajaan perkhidmatan awam memang ada kuasa tu. Tahun 2022 lebih kurang ada detail dia punya tu. Bila tak berlaku kita tak detail lah, kita tak baca prosedur proceeding tu. Bila dia berlaku kita baca. Bagus juga. Mungkin Allah hantarkan orang tu untuk memberi peringatan kepada orang lain. Ada hikmah dia juga lah kan. Sebab orang tu bukan selalu sekali je, dia buat sekali je kan. Sekali. Jadi dengan sekali tu kalau nak ditakdirkan benda tu di screenshot kan. Kita sampai ke atas dan kita kena respon lah. Kita kena respon. Okay. Jadi kena berhati-hati kan. Kalau saya sebut cerita tentang ni dia teringat lah, dia mari kan. Saya sedang lagi proses tu kan. Kita tak tahu apa-apa kan, tak tahu apa-apa tu lah. Ketua jabatan kena bertanggungjawab lah apa yang berlaku pada sini. Tapi pengalaman yang pada saya sangat bermakna juga pada saya, supaya kita lebih berhati-hati. Dia punya tuan kan, bila kita lihat benda tu berlaku dalam grup WhatsApp, kita ingat mungkin nampak macam biasa kan. Tapi bila didakwa, bila lalui proses tu, lambat respon juga dikira sebagai tidak berintegriti. Lambat respon. Tapi bila kita tengok terus respon. Saya tengok itu, tengok kemudian tengok tenang, tak apa aku, okey kan, tak ada respon, tak ada apa kan. Punya lambat tu pun kan, dia jadi satu kesalahan kepada ketua jabatan. Kita tengok tu kita tak ihsan, tak payahlah yang tak boleh bincang kan. Tapi dia sangat tak ada apa-apa berlaku kan. Punya satu kesalahan. Lepas ni kita tengok itu terus respon. Kena terus respon. Itulah tu apa? Kerja kerajaan lah kan. Semua di situ tertertib tu. Mudah-mudahan apa nama dia habis dia cukup sekadar amaran satu. Tidak. Tengok hukuman dia boleh kalau baca dia tu kan, orang tu pun dia tak sabar dah lagi 6 bulan. Takut ditahan gaji dan sebagainya. Kita kesian kan. Dia harap dia habis lah. Cukup sekadar peringatan. Baik. Sebab tu kita kena tabayun dari tu. Konsep tabayun. Fikir di sudut apa kesan dia. Baik buruk tu kena timbang. Tengok betul, jangan terlalu cepat kan. Jangan cepat. Ini banyak berlaku. Banyak berlaku dalam masyarakat kita. Dalam WhatsApp, dalam WhatsApp lah. Dalam WhatsApp. Kalau ada faedah, kita share. Tak ada faedah, tak ada berkaitan, walaupun benda tu betul, diam tu lebih baik. Kita share ni benda-benda yang faedah. Banyak benda-benda yang berfaedah. Banyak. Tapi kita duk pilih juga yang share yang baik-baik ni rasa tak seronok kan. Dia tak panas. Dia nak share yang apa? Yang panas-panas sikit kan. Yang panas-panas sikit kan. Kadang-kadang sampai tak tahu grup kan. Juga nak belajar kan. Ni apa? Ini tekan masalah. Kalau sampai tak tahu grup tu grup rasmi, grup tu grup cerita penyelidikan, tapi dia masuk macam dia jual barang dalam tu, dia macam-macam. Ini pun kita nak kata apa kan? Orang macam ni kita tak cerdik lah. Tegau. Ada ni. Ini semua punca-punca. Nak bagi orang bergaduh, nak bagi orang kan salah faham. Itu kena kita
kita kena solid lah, senang cerita kan. Tengok grup ni grup yang baik-baik, grup mengaji gitu kan. Cerita yang bapak mengaji lah, jangan dulu bawa masuk yang benda yang boleh lain daripada tu. Dan satu lagi, kita kena meraihkan antara nasihat adik saya juga lah. Kita kena meraihkan orang lain. Kita kena nak buat, kita fikir apa perasaan orang lain. Kadang-kadang kita niat kita dah tak baik dah, kita nak tembak orang tu, nak tembak dia seorang je, gugur dalam grup kan. Itu niat kau dah tak elok. Ini pun kita kena elakkan lah. Elakkan. Sebab apa? Sebab benda ni dosa. Dan sebab benda ni berdosa. Kurang-kurang kita sambung lagi, insyaAllah, berkaitan dengan konsep tabayun ni. Dia bab ni bab berkaitan dengan bila kita dengar sesuatu benda yang buruk ni, jangan kita cepat nak sebarkan. Semak dulu. Kenalah ni apa yang berlaku pada hari ini dengan tajuk yang kita baca. Mudah-mudahan dia memberi peringatan khususnya kepada diri saya sendiri. Dan kalau ada manfaat tu tentang perempuan, ambillah ya, supaya kita ni saling ingati ya. Jangan kita cepat nak share, jangan nak tunjuk hero, jangan nak tunjuk hebat kepada benda-benda yang kita tidak pasti ya. Kalau kita pasti sekalipun ya, kena semak sama ada dia bermanfaat ataupun tidak ya. Wallahualam. Kalau kita benda tu betul dan kita dengar share kepada orang yang tidak berkaitan, mungkin kita boleh kongsi dengan orang tu sendiri je kan. Kita nak tengok orang tu, kita share dengan orang tu sahaja. Itu tujuan yang baik untuk nak betulkan mana-mana yang salah. Wallahualam. Yang baik daripada Allah yang Allah dan kuasa semua yang kami dari saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi, yang kita baca pada malam ni sedikit sebanyak memberi manfaat kepada kita, memberi peringatan kepada kita. Mudah-mudahan kita ni jadi orang yang baik akhlaknya, orang yang lebih beradab, orang yang menyebarkan benda-benda yang baik, bukan orang yang menyebarkan benda-benda yang tidak baik, yang buruk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan mubaraka wa ma'suma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.